Topik pada hari ini ialah bab 4, era peralihan kuasa British di negara kita. Subtopik tersebut ialah gagasan Malayan Union, iaitu 4.2. Jadi dalam 4.1 kita sudah belajar tentang BMA ataupun British Military Administration, yang mana BMA itu gagal untuk pulihkan keadaan. Jadi pada subtopik 4.2 ini, British telah mengubah cara mereka telah memperkenalkan gagasan Malayan Union. Jadi sebelum itu, kita tengok latar belakang Malayan Union. Jadi, Malayan Union diperkenalkan bagi menggantikan BMA. Untuk apa? Untuk melicinkan pentadbiran, meningkatkan pelaburan ekonomi, mengukuhkan pertahanan dan mengekalkan orang asing sebagai sumber tenaga kerja. Ini antara sebab mengapa penubuhan Malayan Union dibuat oleh British. Jadi, untuk senang ingat, kamu tengok Malayan Union. Malayan tu merujuk kepada tanah Melayu. Union dalam bahasa Melayu bermaksud menggabungkan, gabung ataupun bersatu menjadi satu. Jadi, secara mudah untuk faham, Malayan Union ni bermaksud British nak gabungkan keseluruhan tanah Melayu menjadi satu. Seterusnya adalah kronologi pelaksanaan Malayan Union. Maksudnya macam mana Malayan Union ini dibuat ataupun dibentuk. Jadi yang pertama, unit perancangan tanah dibentuk. Yang kedua, rancangan Malayan Union dibentang di Parlimen British. Maksudnya Malayan Union ni di cadangan dia dibentang, dibincangkan di Parlimen British sebelum dilaksanakan di tanah Melayu. Seterusnya yang ketiga, memorandum dihantar meminta kewarganegaraan jus soli tidak diikut. Memorandum ni macam satu cadangan ataupun satu permintaan, satu peringatan yang dihantar oleh pemimpin-pemimpin tempatan. Mereka ni meminta supaya kewarganegaraan jus soli tidak diikut. Apa itu kewarganegaraan jus soli? Kewarganegaraan dalam bahasa Inggeris adalah citizenship. Jus soli ni maksudnya kewarganegaraan berdasarkan tempat lahir, tanpa mengira bangsa ataupun orang itu. Maksudnya, orang dari luar negara, walaupun dia bukan rakyat tanah Melayu, sekiranya mereka dilahirkan di negara kita, mereka bebas menjadi warga negara kita. Jadi itu yang ditentang oleh penduduk tempatan. Kamu bayangkanlah negara kamu, orang luar, bukan negara kita, yang datang ke sini, yang lahir di negara kita, mereka automatik menjadi rakyat negara kita. Mesti kamu tidak setuju. Sebab itu orang-orang tempatan, mereka hantar memorandum supaya jus soli ini tidak dibuat ataupun tidak diikut. Yang keempat, Kertas Putih 6274. Ini adalah rancangan Malayan Union ataupun dikenali sebagai Kertas Putih 6274. Dan seterusnya yang kelima, akhirnya Malayan Union dilaksanakan pada 1 April 1946. Jadi di bahagian kiri kamu boleh tengok itu adalah front page ataupun muka depan dokumen pelaksanaan Malayan Union. Boleh tengok dalam buku teks, boleh scan kod di dalam buku teks. Dan seterusnya, ciri-ciri pentadbiran Malayan Union. Jadi, apa ciri-ciri Malayan Union ni yang British buat ni? Apa tujuan dia menggabungkan semua menjadi satu? Okey, kita tengok yang pertama, kesatuan. Negeri-negeri Melayu bersekutu, negeri-negeri Melayu tidak bersekutu dan negeri-negeri selat digabungkan menjadi satu. Kecuali Singapura. Kerana apa? Kerana Singapura ni ada kepentingan sebagai pelabuhan. Jadi, British menggabungkan tiga bentuk negeri ini, bersekutu, tidak bersekutu dan negeri selat menjadi satu. Itu kita sebut sebagai kesatuan satu. Seterusnya, ketua pentadbir. Siapa ketua pentadbir Malayan Union ni? Siapa yang in charge Malayan Union ni? Diketuai oleh Governor British, yang mana Governor British ini dilantik oleh Raja England. Kemudian, mereka membentuk majlis eksekutif dan juga majlis perundangan. Majlis eksekutif ni menjalankan kerja-kerja pentadbiran, manakala majlis perundangan ini menguruskan hal-hal berkaitan undang-undang. Seterusnya kita tengok yang ketiga, Raja-Raja Melayu. Sultan menjadi ahli majlis raja-raja. Yang kedua, hanya bincang soal agama Islam dan adat istiadat Melayu. Maksudnya sebelum ini Sultan adalah mempunyai kuasa atau power di dalam negeri dia. Tetapi selepas Malayan Union ini diperkenalkan, raja tiada kuasa. Mereka hanya berkuasa dalam hal agama Islam dan adat istiadat Melayu.
Okey, yang keempat ciri-cirinya adalah dari segi kewarganegaraan ataupun citizenship. Yang pertama, prinsip jus soli menjadi asas kewarganegaraan Melayu Union. Kita ulang balik, jus soli ni adalah kerakyatan berdasarkan tempat lahir tanpa mengira orang itu dari negara mana. Maksudnya sesiapa saja yang lahir di negara kita, walaupun dia bukan orang negara kita, dia akan menjadi rakyat negara kita. Okey, tengok poin bawah tu, rakyat yang lahir di tanah Melayu dan Singapura menjadi rakyat Melayu Union. Maksudnya tak kira sesiapa saja yang lahir di tanah Melayu ataupun Singapura, automatik menjadi orang Melayu Union. Okey, yang kedua, yang berumur 18 tahun ke atas dan bermaustatin ataupun yang telah tinggal selama 10 hingga 15 tahun akan diberikan kewarganegaraan. Maksudnya, sesiapa yang berumur 18 tahun ke atas, kemudian dia telah tinggal dekat tanah Melayu ataupun Singapura selebih 10 atau 15 tahun, dia akan menjadi warga negara Melayu Union. Dan seterusnya, yang ketiga, yang berumur kurang 18 tahun, jika ibu bapa merupakan warga negara akan diberikan kewarganegaraan. Maksudnya, orang itu sekiranya dia kurang 18 tahun, dia akan diberikan kewarganegaraan asalkan ibu bapa dia merupakan warga negara. Jadi, dari secara umumnya kewarganegaraan ni, kamu boleh lihat tak kiralah umur lebih 18 ke kurang 18 ke, sesiapa saja bebas menjadi penduduk di tanah Melayu, penduduk Melayu Union. Jadi, ini yang ditentang oleh penduduk tempatan. Mereka tidak mahu orang luar sesuka hati menjadi warga negara kita. Jadi, ia boleh menghakis hak-hak istimewa penduduk tempatan.